Disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada semua saudara-saudara kita yang lainnya. Seperti biasa, sebelum aku memulakan rakaman kisah seram ni, aku dah dahului dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 148, Al-Isra ayat 82, selawat syifa dan doa Nabi Sulaiman untuk kekuatan diri aku sendiri. Bagi mereka yang baru menonton untuk siri chapter kisah benar edisi khas ni, terima kasih banyak-banyak. Sekiranya kalian ingin mengetahui hujung dan pangkal kisah ni, aku sarankan kepada kalian bolehlah semak dalam chapter-chapter yang sebelumnya supaya lebih memahami flow pergerakan kisah-kisah ni. Tanpa membuang masa, kita sambung semula kisah seram alam jin dalam chapter kedua kisah benar edisi khas penampakan pocong liar. Kadang-kadang kita kat pintu tu pun kita tengok luar pun ada di situ lah lalu Orang apa? kain putih yang pocong. Mulanya benda tu menunjukkan satu persatu. Sejurus selepas pulihnya kaki akak sulung aku di selang beberapa hari kemudian, pada waktu malam anggaran jam 8.30 sehingga 9 malam macam tu, akak sulung aku dia keluar rumah bertemankan lampu suluh. Laman luar rumah aku ada lampu. Bukan tak ada lampu, ada lampu. Tapi lampu suluh yang akak aku bawa ni, tujuan dia nak tengok arnab-arnab ni. Apa yang arnab ni buat? Tidur ke, main ke, takut pula tiba-tiba ada musang ke, lebih kurang macam tu lah. Pada waktu ketika tahun 1988, bukan macam sekarang. Sekarang ada saluran TV yang macam-macam, ada internet, ada Android, macam-macam hiburan ada zaman era 21 ni. Tahun 1988, kalau kalian hidup pada zaman tu, kalian tahulah bagaimana budak-budak ataupun remaja pada waktu ketika itu hiburkan diri masing-masing. Akak aku dia berdiri depan laman rumah, tak jauh depan laman tu je. Okey, kemudian dia suluh tau lampu suluh tu. Dia suluh keliling luar rumah dengan cahaya lampu suluh tu. Dia tujukan dekat pangkal setiap pagar rumah daripada pucuk pagar rumah kiri dekat pangkal tu bawah tu. Dia suluh tu, lepas tu kemudian tu dia mengheret lampu suluh tu menghala ke pangkal pucuk pagar kanan. Dia buat macam ni, dia tengok macam tu lah lebih kurang. Sebab apa? Dia nak cari kedudukan arnab tu di mana. Dalam kepala otak kakak aku ni, dia tak fikir lain tau, dia tak fikir lain. Yang dia fikir hanya mindset dia tujukan kepada di mana kedudukan arnab ni. Dia nak tengok biasan cahaya daripada mata arnab tu disebabkan lampu suluh kakak aku tu. So dia tak fikir lain, dia fikir mana kedudukan arnab tu. Sedang suluh sehinggalah suluhan tersebut berhenti di bucu penjuru pagar kanan. Anak mata akak aku ni terkontra pada satu kain putih yang bergerak-gerak samar-samar macam tu. Hasil daripada biasa lampu suluh tu, pergerakan yang samar-samar dari celahan-celahan pokok-pokok kelapa sawit di luar pagar rumah aku. Apa benda tu? Macam biasalah, manusia ni memang ada dalam diri kita sikap ingin tahu. Siapa-siapa je, baik aku ke, baik kalian yang mendengarkan juga, mesti ada sifat ingin tahu. Itu dah lumrah sifat manusia. Masa tu tetap samar-samar.
jelas tak jelas je, tapi yang pastinya ianya sehelai kain putih. Kemudian hilang di sebalik pokok kelapa sawit. Kemudian lagi nampak semula pergerakan kain tu, dan lagi hilang semula di sebalik pokok kelapa sawit yang seterusnya. Dia macam ni tau. Kadang-kadang nampak, lepas tu kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Sebab pergerakannya macam ni, pergerakan macam ni. Bayangkan pergerakan ni bila benda tu tidak diselindungi oleh kelapa sawit, dia nampak. Bila ada kelapa sawit, dia hilang. Kemudian nampak balik. Bila ada kelapa sawit, hilang. Macam tu. Disebabkan kelapa sawit itulah kita tak nampak pergerakan kain putih tu. Kemudian akak aku ni dia dah mula rasa lain macam. Kain putih tu bila dah sampai kedudukan di arah kanan setentang dengan pagar kanan rumah aku ni, tiba-tiba kain putih tu pergerakan dia, arah kain tu dia berubah tau. Daripada sisi kiri ke sisi kanan, tiba-tiba berubah. Dia U-turn kain tu, pusing bergerak ke arah bucu pagar kanan rumah aku. Nah, masa ni lah akak aku kalikan lampu suluh dia tu. Daripada arah bucu bawah pagar kanan, dia terus angkat lampu suluh dia tu, dia hala tuju ke arah pergerakan yang tengah mala ke pagar kanan rumah aku. Kalian bayangkan masa akak aku suluh, terkejut dia sebab kain putih yang dia nampak tu jelas ternyata pocong. Ya Allah! Pergerakan pocong tu, masa pocong tu bergerak mendekati pucu pagar kanan rumahku, pergerakannya agak pantas tau. Bukan macam sebelum ni masa dia melewati antara pokok dan pokok. Masa tu agak perlahan. Tapi apa yang diterangkan akak aku kepadaku, masa pocong tu membelok ke bucu pagar rumahku, tiba-tiba je pocong ni laju. Jarak di antara pocong tu dengan rumah aku masa dia membelok tu dalam anggaran 5-7 meter macam tu lah. Kalian mesti dah biasa dengar ataupun tengok filem-filem kisah-kisah seram yang mana bila seseorang tu berdepan dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan ni, automatik dia tak boleh nak bergerak. Betul tak? Betul tak? Ya, betul. Memang betul. Macam itulah yang akak aku alami pada waktu ketika tu. Dia tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak langsung, macam terkunci. Last ayat yang keluar dari mulut akak aku, ya Allah, terkunci, semua terkunci. Anggota badan akak aku terkunci, mulut terkunci, kaki terkunci. Apa yang akak aku jelaskan pada aku, pocong tu meloncat dengan loncatan yang agak jauh. Jarak dia agak jauh dia loncat tau. Dia bukan dia macam ni tak. Dia jarak dia jauh. Kemudian dia nampak agak lembut. Ya, loncatan tu agak nampak lembut macam di awang-awangan, tak menggapai tanah tau. Dan lagi bila mana pocong tu sampai dekat dengan bucu pagar kanan rumahku, apa yang akak aku jelaskan lagi padaku, sosok tubuhnya memang nampak macam mayat yang dikapankan. Tapi di tempat ruang muka yang terbuka ni, muka dia kabur. Lampu suluh tu dah memang ditujukan ke arah pocong tu. Memang dah ditujukan tepat. Cuma muka pocong tu je yang kabur. Kain kapannya jelas. Muka je kabur dan samar-samar. Kalian boleh bayangkan ya? Boleh ke tak boleh bayangkan ni? Okey. Aku bantu kalian. Aku bagi satu contoh gambar. Ya, satu contoh gambar ya. Sedia ya? Nah, macam ni mukanya. Setibanya pocong tu bergerak, meloncat tiba di bucu pagar kanan rumahku, pocong tu tak berhenti tau. Tak ada tanda yang menunjukkan pergerakan pocong tu nak berhenti. Pergerakan meloncat-loncat di awangan tu diteruskan dengan meloncat melalui laluan tepi pagar kanan luar rumahku. Menuju ke mana? Menghala ke belakang rumahku. Lokasi sebenar belakang rumah di mana pocong tu meloncat pergi, wallahualam. Sebab kakak aku tak follow pun benda tu. Hilang je pocong tu macam tu je daripada pandangan kakak aku. Sejurus selepas hilangnya pocong tu daripada pandangan kakak aku, terus akak aku boleh bergerak. Kaki dia boleh bergerak. Tiba-tiba je ada kekuatan balik tau. Kakak aku tak tunggu dah, cabutlah. Nak buat apa lagi, kelang kelibut masuk rumah. Mak aku yang tengah menjahit waktu ketika tu, bukan jahit macam mesin sekarang ni, dia jahit pakai kaki tau. Tengah menjahit tu, terkejutlah mak aku. Apa hal kau ni Along? Kau ni dah kenapa?
Macam itulah cakap mak aku. Alo, mak ni tanya, kamu ni dah kenapa toh? Mak, ada pocong mak kat luar pagar rumah kita mak. Aduh ya Allah. Semput dah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Kaget mak aku kaget bila dengar akak aku cakap ada pocong. Udah. Kau pergi ambil wuduk lu, kau pergi solat isyak lu. Udah. Pergi cepat. Tapi apa yang paling penting buat mak aku, asalkan Kak Long aku ni selamat dan tak ada apa-apa yang berlaku pada diri Kak Long aku ni. So itu dah cukup memadai bagi mak aku. Kenapa aku katakan ianya pocong liar? Ini adalah kerana benda tu tidak mengganggu sama sekali apa yang akak aku lakukan. Tidak ada gangguan daripada pocong berkenaan. Hanya menunjukkan penampakan, itu pun secara tidak sengaja pada waktu ketika kita berada di tempat yang tak sepatutnya. Dan secara tidak langsung melihat pocong-pocong ni sedang beraksi melakukan perihal masing-masing. Keesokan paginya, mak aku ambil masa pergi ke jiran sebelah kiri rumah aku bertanya khabar. Kemudian dalam sembang-sembang dengan jiran tu, mak aku selitlah sekali kan cerita yang akak aku nampak pocong malam tadi. Bijak juga mak aku ni. Tak nak nampak direct sangat bertanya, sambil menyelam, sambil minum air, bak kata orang muda zaman sekarang lah. Jadi di situ bermulalah pengetahuan kami berkenaan dengan tempat kawasan yang kami dan jiran-jiran sedia ada duduk ni. Baru kami tahu apa dan bagaimana benda ni boleh berlaku di dalam kawasan kampung ni. Jiran aku yang aku panggil sebagai Pak Cik ni sekarang sudah arwah dah ya. Sekarang dah arwah. Jadi aku panggil Pak Cik lah ya. Dia buka cerita sebelum ni katanya laluan kecil jalan utama yang berada di depan rumah aku ni dan juga tapak rumah aku yang baru ni adalah laluan-laluan utama makhluk-makhluk jin ni. Benda ni memang dah sentiasa lalu di laluan ni dari sebelum kami berpindah lagi. Ketika tapak rumah kami ni masih semak samun, kelapa sawit lagi, inilah laluan-laluan makhluk-makhluk benda-benda jin ni. Dan laluan yang dilalui makhluk-makhluk jin ni akan berhenti tepat pada kawasan pokok getah betul-betul belakang rumah aku di seberang parit. Jadi terungkailah sudah kenapa kami kerap sangat nampak benda-benda ni di kawasan keliling-keliling rumah aku ni. Pakcik jiran aku ni dia cerita lagi, katanya dulu-dulu masa dia baru pindah, katanya memang kerap terkejut sebab sering nampak benda-benda ni lalu lalang di laluan yang dia masukkan ni lah. Tapi lama kelamaan jadi kebiasaan pula sebab benda ni tak mengganggu pun, katanya lah. Kemudian secara tidak langsung tengah mak aku dan pakcik ni leka bercerita, tiba-tiba anak perempuan pakcik ni yang dalam lingkungan umur 20-an dah pada waktu ketika tu masuk campur berkongsi cerita. Kata anak perempuan pakcik ni pada waktu lewat petang, tapi bukan senja je, dia lewat petang macam tu, dia nampak di depan luar pagar rumah dia dan ayah dia, yakni pakcik tu lah, dia nampak dengan jelas pocong meloncat dengan pergerakan pantas mundar dan mandir dari kiri ke kanan, Kemudian apa yang dimaksudkan tu adalah seakan-akan memang seperti mana yang akak aku ceritakan. Disebabkan terkejut dan ketakutan, anak perempuan pakcik ni pun berhentilah melihat pocong tu yang mundar-mandir masuk dalam. Kemudian tu pocong tu hilang macam tu je lah. Sejurus selepas mak aku dapat info dan maklumat dari jiran aku tu, jadi kami ni semua ni tahulah apa yang menyebabkan sering sangat penampakan pocong ni. Tapi kalian semua yang aku hormati, sebenarnya benda yang dimasukkan oleh Pak Cik ni, Pak Cik yang jiran sebelah rumah jiran belah kiri aku ni, dia bukanlah tertumpu pada pocong ni sahaja. Kalian dengarkan ini baik-baik ya, fahamkan maksud aku ni baik-baik. Benda atau makhluk yang dimaksudkan adalah jin. Permulaan penampakan yang dilihat pada waktu ketika tu seperti mana yang aku ceritakan sekarang dia adalah pocong. Akan tetapi akan ada lainnya
yang akan menyusul. Kisah benar yang aku sampaikan ni sebenar-benarnya masih belum sampai ke klimaksnya lagi. Belum lagi klimaksnya, masih terlalu awal. Kita berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan sambung chapter kedua ni kepada chapter yang seterusnya. Kalian kena faham, kena tahu ya, setiap apa yang dibualkan oleh kita semua, sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu, secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali ya, di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh hantarkan pada aku. Link aku dah share di description di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian subscribe, share dan like supaya kalian dapat notification kisah-kisah seram yang akan datang insyaAllah. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Selasa dan Jumaat jam 11 malam. Kita akan sambung kisah ni dalam chapter yang kedua, kisah seram, kisah benar edisi khas yang bertajuk Gabungan Penanggar dan Kuntilanak. Kisah seram alam jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.